Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haris Suhaimi dalam MyTrust Invest. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan dua jenis risiko yang ada di dalam pelaburan dana unit trust. Apabila kita membuat pelaburan dalam dana unit trust, ada yang tanya kepada saya, ada tak risiko apabila saya nak melabur dalam mana-mana dana unit trust? Baik, kita kena faham bahawa lebih kurang 90 ataupun 80% di dalam dana-dana unit trust ini pelaburan ini dibuat ke dalam pasaran saham. Pelaburan tersebut dibuat di dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di pasaran saham. Dan pelaburan yang dibuat itu pengurus dana akan membeli saham-saham syarikat yang sesuai dengan objektif dana, yang mana tidak kita mesti fahami bahawasanya kita mempunyai risiko yang sama dengan orang-orang yang membuat pelaburan di dalam pasaran saham. Baik, apa dia risiko-risiko yang ada di dalam pasaran saham ini? Baik, saya nak kongsi dengan anda semua. Secara asasnya kita ada dua risiko yang utama di dalam pasaran saham, yang mana pertama sekali kita sebut sebagai systematic risk ataupun risiko sistematik, dan yang kedua adalah unsystematic risk ataupun risiko yang tidak sistematik. Baik, saya sentuh dulu bahagian unsystematic risk ataupun risiko yang tidak sistematik ini. Yang pertama sekali, apa dia risiko unsystematic ini? Risiko-risiko yang berada terhadap mana-mana saham yang kita laburkan. Sebagai contoh, saya sebut satu dana unit trust equity membuat pelaburan di dalam lebih kurang dalam 40 hingga 60 syarikat. Di dalam 40 hingga 60 saham syarikat tersebut, setiap syarikat yang dilaburkan tersebut, kita mempunyai risiko-risiko terhadap syarikat tersebut. Sama ada perniagaan syarikat tersebut mungkin mengalami masalah, risiko kewangan syarikat tersebut mungkin syarikat-syarikat yang kita laburkan tersebut tiba-tiba mengalami masalah kewangan, sama ada tidak mampu membayar hutang, sama ada tidak mampu untuk membayar gaji pekerja dan sebagainya, masalah cash flow dan yang berkaitan dengannya. Itu adalah risiko-risiko apabila kita membuat pelaburan di mana-mana saham. Baik, juga kita ada risiko operasi. Mungkin syarikat tersebut tidak dapat membuat import ekspor dan sebagainya, yang menyebabkan terganggunya operasi syarikat tersebut. Jadi risiko yang tidak sistematik ini adalah risiko yang berada pada sesebuah syarikat, bukan risiko yang berada di dalam sebuah dana tersebut secara keseluruhan. Okey, baik, dalam 40 hingga 60 syarikat tersebut, apabila kita membuat pelaburan, risiko tidak sistematik ini sudah dikurangkan apabila kita membuat pelaburan di dalam 40 hingga 60 saham. Apabila mungkin ada satu ataupun dua syarikat yang bermasalah, pelaburan kita ini tidak terlalu terjejas. Kerana apa? Kerana
kita ada lagi mungkin contohnya dua syarikat yang bermasalah, kita ada lagi 38 ataupun 40 syarikat yang masih bagus, yang berprestasi bagus untuk memberi pulangan pelaburan yang baik bagi kita. Jadi itu adalah risiko tidak sistematik. Jadi di dalam dana unit trust ini, risiko tidak sistematik ini sudah dikurangkan. Baik, bagaimana risiko-risiko yang lain? Kita ada juga risiko sistematik ataupun systematic risk, yang mana risiko-risiko ini terlibat secara keseluruhan di dalam pasaran ekonomi. Sebagai contoh, risiko inflasi, yang mana inflasi ini berlaku secara keseluruhannya. Boleh dikatakan semua perniagaan akan terkesan dengan inflasi. Risiko kadar interes, baik kalau kita dapat lihat dalam keadaan tertentu bank negara menaikkan kadar interes. Dan jadi kadar interes ini memberi kesan kepada keseluruhan perniagaan, bukan hanya ke dalam perniagaan-perniagaan tertentu, tetapi secara keseluruhannya perniagaan-perniagaan yang berada dalam pasaran saham akan terkesan. Yang ketiga adalah risiko pasaran itu sendiri. Di dalam pasaran ini adanya risiko-risiko yang kita dapat jangka dan risiko-risiko yang kita tak dapat jangka. Seperti mana yang kita biasa dengar berkenaan dengan yang terutama berkenaan dengan inflasi yang kita kata directly terkesan dengan kita sendiri dan juga pasaran saham. Antara faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada pasaran saham adalah unemployment rate, kadar pengangguran di dalam negara, dan juga ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi secara keseluruhan pasaran saham itu sendiri. Jadi kita boleh faham bahawasanya risiko yang ada di dalam pasaran saham ini untuk yang tidak sistematik kita dah reduce kan, kita dah kurangkan melalui diversified portfolio ataupun satu dana yang mempunyai kepelbagaian di dalam pelaburan yang dibuat, tetapi risiko yang kita tidak boleh elak iaitu systematic risk ataupun risiko yang sistematik yang mempengaruhi secara keseluruhan pasaran saham itu sendiri, terutama inflasi dan juga kadar interes. Okey, baik. Itu saja perkongsian saya pada kali ini berkenaan dengan risiko pelaburan di dalam unit trust. Jadi jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Assalamualaikum.